Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Anis Amalia binti Muhammad Rozi, nombor matrik P135857 dari set 36. Saya akan mengulas sedikit tentang isu keciciran pelajar dalam SPM 2022. Baik, sijil pelajaran Malaysia SPM ialah peperiksaan awam yang perlu diambil oleh pelajar pada akhir pendidikan sekolah menengah. Kementerian Pendidikan KPM mengesahkan hampir 70,000 pelajar tidak layak diberi sijil dan 30,000 pelajar daripadanya direkodkan tidak menduduki sijil pelajaran SPM pada tahun 2022, termasuk calon yang berdaftar mengambil satu mata pelajaran dalam peperiksaan awam itu. Antara faktor yang menyebabkan keciciran pelajar SPM ini tularnya wabak COVID-19 yang menyebabkan pelajar tidak dapat hadir melakukan sesi pembelajaran bersemuka dengan guru. Pelajar dan guru harus melakukan proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian yang bagi saya tidak efektif sama sekali. Ada daripada mereka yang terus bekerja selepas pandemik dan tidak berkeinginan untuk menduduki peperiksaan SPM kerana sudah ada pendapatan yang tetap sendiri dan tidak mahu lagi menyambung pelajaran. Okey, seterusnya faktor kedua berlakunya keciciran pelajar SPM 2022 ini kerana sosioekonomi keluarga itu sendiri. Seperti yang sedia maklum, kira-kira 40,000 pelajar yang tidak layak mendapat sijil kerana tidak memenuhi kriteria SPM, iaitu tidak lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Ada segelintir pelajar SPM 2022 yang tidak menguasai kemahiran asas pendidikan, iaitu membaca. Hal ini kerana keluarga yang berpendapatan rendah tidak mampu menghantar anak semasa di prasekolah atau tidak mampu untuk menghantar anak mereka yang lemah menguasai kemahiran asas pendidikan, iaitu membaca. Antara faktor lain yang menyumbang kepada keciciran dalam SPM ialah pengaruh rakan sebaya. Teman sekelas yang duduk bersebelahan berperanan penting dalam merangsang fikiran pelajar untuk terus tetap fokus pada pengajaran guru. Kajian menunjukkan bahawa pelajar yang gemar tidur di dalam kelas akan mempengaruhi rakan-rakannya untuk tidur di dalam kelas juga. Dalam diri pelajar, sifat ingin meneroka dan meniru perangai rakan sebaya adalah perkara biasa dalam pembangunan holistik, di mana pelajar ingin cuba dan ingin membuat lebih daripada rakan mereka lakukan. Rakan sebaya yang suka membuat kerja sekolah bersama-sama memberi nilai tambah yang baik kepada rakan sebaya mereka. Tetapi, rakan sebaya yang suka membuat sesuatu keburukan bersama-sama rakan sebaya akan memudaratkan diri mereka sendiri. Dalam mengatasi masalah keciciran pendidikan akibat daripada faktor pelajar itu sendiri pada era pandemik, peranan ibu bapa, guru dan sekolah amat penting. Ibu bapa haruslah menunjukkan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Ini kerana anak-anak mendapatkan pendidikan awal bermula dari rumah. Oleh itu, ibu bapa perlu menerapkan dalam diri anak-anak akan kepentingan dan minat untuk mendapatkan pendidikan sempurna supaya mereka tidak tercicir. Selain itu, sekolah juga turut berperanan untuk mengadakan kempen-kempen motivasi yang mana akan memberi kesedaran kepada pelajar tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, dalam mengatasi masalah keciciran yang disebabkan oleh sosioekonomi keluarga, pihak kerajaan dan sekolah perlu memainkan peranan utama. Kerajaan sekolah perlu memberikan pendedahan kepada ibu bapa tentang keperluan pendidikan untuk anak-anak. Ibu bapa seharusnya memberi dorongan dan galakan kepada anak-anak mereka untuk sentiasa menghadiri sekolah. Dengan mendapatkan pendidikan formal, anak-anak boleh berjaya dalam pelajaran dan membantu mengubah nasib keluarga mereka pada masa hadapan. Selain itu, ibu bapa hendaklah terlibat secara aktif dalam setiap aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Misalnya, pada hari orientasi persekolahan di mana ibu bapa dan pihak sekolah boleh membincangkan prestasi pendidikan anak mereka di sekolah. Kesimpulannya, keciciran pelajar dalam SPM 2022 boleh dipanteras oleh banyak pihak, iaitu pihak sekolah, ibu bapa dan pelajar itu sendiri untuk terus menjadikan pelajaran sebagai aspek terpenting dan
dapat melahirkan generasi yang bijak.